Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, selamat sejahtera sekali lagi kepada rakan-rakan yang saya hormati dan kasihi Profesor Mali Dr. Muhammad Izham, Muhammad Hamzah, pensyarah kami, iaitu saya akan membentangkan kertas konsep perancangan dalam pembelajaran aktif pelajar sekolah menengah agama di daerah Kota Baru lah. Saya Muhammad Roslan Abdul Rahman, iaitu P105981 khusus Sarjana Pentadbiran Pendidikan, dan channel YouTube saya ialah Cikgu Roslan Channel. Okay, seterusnya ini isi kandungan yang saya bentangkan kepada rakan-rakan. Pertama ialah pengenalan, kedua ialah teori dan model, ketiga ialah kajian literatur, keempat ialah dapatan kajian dan kelima ialah perbincangan, dan keenam ialah isu-isu di Malaysia serta implikasi dan kesimpulan. Okey, 8 aspek yang dibincangkan pada hari ini. Pertama, mari abstrak dahulu, pengenalan. Pembelajaran aktif ialah satu kaedah pengajaran dan pembelajaran yang dapat meningkatkan aktiviti murid, yang mana murid di sekolah menengah agama menghadapi masalah apabila bergerak ke universiti kerana kurang keyakinan diri menghadapi suasana pembelajaran baru. Kenapa? Kerana universiti pembelajaran dia tidak sama dengan berada di sekolah. Maka teori pembelajaran konstruktivisme dan melalui model pembelajaran interaktif Verdep dan Osborne merupakan satu perancangan yang berkesan dan yang strategi membantu murid pelajar dengan lebih seronok dan berkesan. Maka kata kunci untuk perancangan kurikulum dan pembelajaran ialah pembelajaran aktif, kata kunci saya ambil pada hari ini. Seterusnya ialah berkaitan dengan pengenalan, itu peranan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM membangunkan potensi individu. Pertama, kedua ialah sekolah memainkan peranan penting dalam merealisasikan hasrat kementerian itu sendiri. Keempat, ketiga ialah proses mendidik ataupun perancangan rapi dari masa ke semasa. Okey, seterusnya ialah pembelajaran aktif menggalakkan pelajar menggunakan minda mereka untuk mengkaji idea dan menyelesaikan masalah itu melalui pengalaman-pengalaman yang dilalui dan serta pengetahuan yang sedia ada. Okay. Menurut John Dewey, proses menyusun dan membina pengalaman secara berterusan dapat membantu pelajar untuk mengaitkan proses berfikir dan kemahiran berkomunikasi itu berpusatkan pelajar kalau kita pada hari ini. Okay, seterusnya ialah ini model ataupun carta yang mana menggunakan BDEP itu proses aktif dan pasif. Yang mana pertama ialah kita lihat pada pasifnya, after 2 weeks we tend to remember, okay, mana 10% ataupun 10% hanya reading, manakala 70% hingga 90% ialah aktif. Itu pembelajaran berpusatkan pelajar sendiri, discussion ataupun give the talk, okay, doing the real things. Okay, maknanya ada banyak lagi perkara-perkara yang mengaitkan pada pelajar. Okay, seterusnya saya mengaitkan teori dan model. Okay, ada satu teori dan satu model. Pertama ialah teori konstruktivisme dan kedua ialah model pengajaran interaktif oleh BDEP dan Osborne. Okay. Saya fokuskan kepada teori konstruktivisme. Pertama ialah pengetahuan disusun dalam minda pelajar pertama, iaitu macam mana minda pelajar itu yang telah sedia ada dapat disusun dengan kemas untuk menjadikan pembelajaran itu seronok. Yang kedua ialah pengetahuan berkembang secara aktif oleh murid, maknanya pengalaman dan pengetahuan sedia ada itu dikembangkan oleh pelajar itu sendiri dan guru sebagai facilitator. Manakala yang ketiga guru bertindak sebagai facilitator, yang saya maklum dah awal tadi, itu guru hanya membantu memudah cara sahaja untuk proses pembelajaran di dalam kelas. PDPC berlangsung dengan seronok lah. Okay, yang keempat terakhir ialah berorientasikan murid, itu berpusatkan murid. Mana murid hanya semuanya kena present, kena membentang bersama-sama. Macam mana kita bentang pada hari ini. Okay, model pengajaran interaktif oleh BDEP dan Osborne ialah 3 perkara penting. Pertama ialah pengalaman penerokaan, kedua ialah sensitif kepada idea dan persoalan, yang ketiga ialah berinteraksi dengan pelajar. Mana ketiga-tiga model ini iaitu pengajaran pengalaman penerokaan, iaitu berdasarkan pengalaman yang lepas lah yang sedia ada dan sensitif dengan kepada idea dan persoalan. Okay. Dan interaktif bersama pelajar lah. Okay, mereka. Seterusnya ialah kajian literatur. Pertama ialah saya highlightkan ataupun saya tuliskan ialah hasil dapatan menunjukkan bahawa pendekatan pembelajaran aktif saya ambil yang lain daripada yang disahkan.
GCPI terkandung dalamnya peranan guru, peranan belajar, penggunaan bahan bantu mengajar, BBM ataupun faedah yang dan halangan yang terdapat dalam pendekatan ini dan tajuk sesuai untuk menggunakan pendekatan pembelajaran aktif ini. Okey. Seterusnya ialah dapatan kajian berasaskan jurnal yang disahkan oleh Prof sendiri. Pertama, looking inside the Srci plan, itu strict and awareness of the Turkey highest education institusi. Berkenaan dengan masalah pengurusan perancangan yang kurang strategik dalam menyelesaikan sesuatu masalah di Turki. Yang kedua ialah mempunyai sejarah yang dalam dan terletak di lokasi geografi yang baik. Okay. Yang ketiga ialah kajian ini menguraikan kekuatan dan kelemahan dianggap sebagai ciri organisasi. Ini dalaman tempat mereka tinggal sendirilah. Okay. Seterusnya ialah dapatan kajian berasaskan jurnal. Kita lihat sendiri daripada kajian yang mana kita sendiri iaitu bajet ataupun kewangan daripada institusi yang tinggi ataupun yang lebih itu 35.2% pada tahun 2006 dan 30.1% pada tahun 2007. Okey, itu daripada Kementerian Pendidikan di sana. Okey, dan sumber ini daripada Council of Higher Education Code pada tahun 2006 hingga 2007. Peningkatan berlaku pada peningkatan pada pelajar itu sendirilah. Okey, itu kajian yang pada dapatan jurnal pertama. Okey, seterusnya kita pada carta itu internal dan eksternal, itu SWOT analisis yang telah diambil daripada carta itu sendiri. Iaitu strength ataupun protection, weakness, improvement dia dan opportunities dia, internal, external dia, taking it off. Yang keempat ialah trust dia ialah defending, dia mempertahankan. Seterusnya dapatan kajian berasaskan jurnal yang kedua, itu gender planning and academic expedition in first year higher education student testing to alternative mediation models. Okay, mediatur hubungan antara jantina perancangan agak berbeza kerana pada ketika yang saya baca ada berkaitan dengan jantina yang agak ketara antara lelaki dan perempuan dalam aspek perancangan. Kedua ialah pembelajaran secara eksperimen. Yang ketiga, pembelajaran memerlukan perancangan kognitif, itu berdasarkan pengalaman belajar, iaitu idea. Yang keempat ialah menyampaikan konsep dan mengaplikasikan pembelajaran berdasarkan pengalaman dan pengetahuan ke tahap yang lebih tinggi, itu lebih matanglah berdasarkan sedia ada atau pengalaman sedia ada atau pengetahuan sedia ada. Okey. Seterusnya ialah dapatan kajian berasaskan jurnal. Okey, kita lihat sebagai interconnected with planning, iaitu DAS dan MISRA 2015. Okey, mengatakan bahawa planning dan dalaman atau hubungan dalaman ini sangat penting untuk menyatupadukan konsep AIEM. Okey, dan kita lihat sendiri kepada pada tahun 2007 mungkin 2017 perempuan lebih tinggi level daripada lelaki. Okey, iaitu peningkatan plan dia. Iaitu dan 2018 lelaki lebih ramai daripada perempuan. Okey, itu ada 5 konsep. Pertama ialah TE, PST, SM, PEC dan SP. Okey. Jelas? Ataupun harapan pendidikan IE ini ialah harapan pendidikan dalam harapan akademik dalam pendidikan. Okey. Seterusnya ialah carta yang mana planning yang A dengan B berbeza. Macam mana planning dan gender dengan academic expectation tu berbeza ABC, dan kita tengok kepada pelan B pula atau gambar rajah B ialah akademik dahulu, kita tengok ini dahulu, barulah kepada gender ataupun planning. Maknanya dia ada perubahan berlaku. Tengok kepada gender, tengok ada panah kan. Dia ada panah gender, akademik dengan planning berbeza. Yang kedua ialah gender, planning dan akademik. Cuba tengok atas dan bawah lah, ada sedikit perbezaan situ. Okey. Seterusnya ialah perbincangan dapatan daripada 2 artikel jurnal yang saya perolehi. Okey. Bila hasil saya dapat tu, saya combine atau satukan. Jadilah pihak sekolah perlu menyediakan murid untuk menghadapi dunia yang semakin mencabar, itu menggunakan teknologi di perancangan pendidikan yang menyeluruh untuk mencapai target golongan sasar. Kedua ialah kaedah pengajaran pembelajaran perlu dipelbagaikan mengikut kesesuaian sesebuah sekolah atau tempat geografi sendirilah. Okey. Seterusnya, isu-isu di Malaysia berkaitan dengan perancangan. Ada 3 isu saya akan bentangkan pada hari ini. Pertama ialah cabaran dan isu perancangan dan pembangunan kurikulum persekolahan di Malaysia. Satu, analisis refleksi.
Itu stakeholder melihat perkara utama untuk membangunkan yang kala sukar direalisasikan dalam bilik darjah. Okey, pertama. Yang kedua ialah isu dia ialah dasar pendidikan dikaji semula, penting kepada konsep pembentukan karakter sendiri untuk melahirkan pelajar yang berinovasi dan kreatif. Yang ketiga ialah isu di Malaysia berkaitan COVID-19, pendidikan menerusi dunia maya, cabaran baharu buat guru, iaitu kita sendiri pada hari ini pembelajaran aktif perlu diaplikasi dalam era industri 4.0 dengan capaian internet yang baik. Mungkin seperti mana kita hari inilah. Seterusnya ialah implikasi terhadap sistem pendidikan. 5 perkara. Pertama, dasar latihan pentadbiran guru dan murid. Terhadap kepada dasar itu bagaimana untuk keperluan pendidikan semasa. Kedua ialah latihan, di mana kaedah dan teknik perlu dilakukan untuk memberi kefahaman dan penguasaan ilmu kepada golongan sasar pendidik. Yang ketiga ialah pentadbiran, iaitu menggunakan plan strategik sekolah dan takwim sekolah. Keempat ialah ilmu ataupun guru. Guru ialah ada kemahiran dan kekhususan perlu ada kepada guru itu. Contohnya ilmu subjek major ataupun pendidikan ataupun pendidikan awal kanak-kanak. Okey, murid pula ialah menerusi ilmu dan pengetahuan yang sedia ada seperti yang saya maklum sebelum ini, berkongsi ilmu dan pengalaman kepada rakan-rakan dan guru. Itu suasana pembelajaran kondusif. Okay, kesimpulannya, perancangan dalam kurikulum amat penting untuk menentukan kecemerlangan murid. Kedua ialah pemilihan kaedah pedagogi yang sesuai untuk mampu melahirkan murid yang kompeten dan berdaya saing. Ketiga ialah kejayaan guru dalam mengenal pasti kaedah pengajaran membawa kesan positif terhadap pencapaian murid itu sendiri. 3 ilmu ini sangat penting kepada anda semua. Dan ini rujukan kami yang saya rujuk sendiri. Okay. Sekian, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.